Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam Ramadan. Apa khabar? Assalamualaikum semuanya. Ni Nadia. Apa khabar? Okay. Salam Ramadan semua. Sebelum saya start live session pada hari ni, jangan lupa share live ni dekat kawan-kawan supaya ramai yang join dan ramai yang boleh view live ni. Okay. Jumpa lagi semuanya. Okay, jangan lupa share live ni dekat kawan-kawan ya. Lepas tu jangan lupa follow Instagram kita, My Al-Mutahidah. Lepas tu kita ada juga Facebook. Facebook kita Al-Mutahidah Education Group MY. Dan juga YouTube kita Al-Mutahidah TV. Jangan lupa subscribe. Kita ada juga Telegram. Telegram kita Al-Mutahidah Education Group MY. Dia sama dengan Facebook. Dekat Telegram kita ada share post-post harian kita berkenaan dengan Al-Mutahidah. Okay. Semua dah ready ke untuk sesi live pada hari ini? Kalau dah ready, komen ready. Okay, semuanya follow. Okay. Okay, kalau dah ready, kita akan start live session kita. Untuk topik kali ini, saya akan share berkaitan dengan fun facts about Arabic language, iaitu fakta-fakta menarik berkenaan dengan bahasa Arab. Sebelum saya start sharing saya pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fatin Nur Ain binti Suhairi. Saya merupakan student bahasa Arab dari UiTM Shah Alam. Okey. Sekarang saya tengah jalani internship dekat Al-Mutahidah. Okey, untuk live session pada tengah hari ini, saya akan share berkenaan dengan fun facts about Arabic language, iaitu fakta-fakta menarik berkaitan dengan bahasa Arab. Okey, macam yang kita tahu, bahasa Arab ni bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, iaitu kitab suci umat Islam yang pakai oleh seluruh orang Islam di dunia. Okey, apa yang menarik berkaitan dengan bahasa Arab ni? Okey. Pertama, bahasa Arab ni dia terdiri daripada pelbagai bentuk bahasa Arab yang berbeza. Okey, apa bentuk-bentuk dia kan? Okey. Bentuk yang pertama iaitu bahasa klasik ataupun bahasa Quran. Okey. Bahasa klasik ni dia diguna dalam aktiviti formal. Contohnya kalau pada zaman dahulu, bahasa klasik ni digunakan dalam naskah sastra. Dan juga bentuk bahasa yang pertama ni kita boleh jumpa dalam Al-Quran, iaitu dia digunakan dalam Al-Quran. Okey. Bentuk yang kedua iaitu bentuk bahasa Arab Modern Standard, iaitu Modern Standard Arabic, yang dikenali sebagai Fusha. Bahasa Arab moden lah. Okey. Kalau kita tengok bahasa Arab moden ni diguna dalam buku, dalam filem, dalam surat khabar. Lepas tu biasanya kalau lecturer ataupun pensyarah dekat Malaysia pun kalau mereka mengajar bahasa Arab, mereka akan menggunakan bahasa moden ni ataupun bahasa Fusha ni kepada pelajar-pelajar mereka lah, supaya pelajar-pelajar mudah memahami bahasa Arab ataupun pengajaran tersebut. Okey. Daripada bahasa Arab moden ni, dia terbentuklah pelbagai dialek. Okey, jadi bentuk yang ketiga bahasa Arab, dia mempunyai pelbagai dialek. Okey.
Contohnya kalau kita pergi negara Arab yang ni, dialek dia ada dialek yang tersendiri. Contohnya Morocco, dialek ni. Kalau Mesir, dialek macam ni. Kalau Jordan, dialek macam ni. So, dia berbeza mengikut negara Arab lah, Arab tersebut. Okey. Tetapi, bahasa dialek yang mudah difahami oleh bukan native speaker ialah dialek Mesir. Contohnya, kita ada banyak dialek. Setiap negara Arab dia ada dialek yang tersendiri. Okey, so dialek yang mudah difahami ialah dialek Mesir. Contohnya, kalau kita tengok kebanyakan student-student Malaysia yang belajar Arab dekat negara Arab, terutamanya Mesir, mereka lebih mudah memahami dialek Mesir tu. Mereka mudah mempelajari dialek tersebut. Sebab kalau kita tengok dialek Mesir ni, dia punya dialek tak lari jauh daripada bahasa Arab moden. So, senanglah untuk kita faham dan pelajari dialek tersebut. Okey, yang tu poin yang pertama. Poin yang pertama, dia mempunyai pelbagai bentuk bahasa yang berbeza. Okey. Semua faham? Okey, kita akan pergi ke second point. Okey, poin yang kedua ialah terdapat lebih 20 negara yang menggunakan bahasa Arab ni sebagai bahasa rasmi. Okey, berapa yang lebih tu kan? Okey, terdapat 23 negara Arab yang mengguna bahasa Arab ni sebagai bahasa rasmi mereka. Contohnya, negara Morocco, negara Mesir, negara Algeria, Yaman, Syria, Tunisia. Dia ada banyak, 23 negara. Okey, itulah antara negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Tapi daripada 23 negara tersebut, ada 2 negara yang bukan negara Arab, tetapi dia menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi, iaitu negara Chad dan negara Comoros. Okey. Alright. Okey, yang tu yang fun facts yang kedua. So, menarik kan? Okay, itu antara fakta menarik berkenaan bahasa Arab ni. Okey, yang ketiga, apa yang menarik pasal bahasa Arab ni kan? Okey, yang ketiga, bahasa Arab ni dia biasanya dia sama apabila kita sebut perkataan Arab tu, dia sama dengan apa yang kita tulis. Okey, saya bagi contoh. Contohnya, kalau kita sebut katabah, kita eja dengan kaf, tabah dengan baris fathah kan. So, dia biasanya perkataan Arab ni, kita tulis, apa yang itulah yang kita sebut. Okey, tetapi, dia ada tetapi. Tetapi, kebanyakan perkataan Arab, dia tak selalu sama dengan apa yang kita tulis. Okey, contohnya, bila perkataan tu ada alif lam syamsiah, okey, akan ada silent letter pada perkataan tersebut. Okey, contoh alif lam syamsiah, saya bagi an-na'im. Okey, an-na'im ni dia ada silent letter dia, iaitu huruf lam. Huruf lam dekat perkataan an-na'im tu kita silentkan dia. Okay, kita tak baca dengan al-na'im. Okey. Yes, faham? Faham tak sampai itu semua? Okey. Yang kedua, perkataan Arab yang ada silent letter, iaitu perkataan yang ada tanwin. Okey, tanwin. Contohnya saya bagi perkataan kitaban. Okey. Kitaban, dia punya silent letter iaitu pada alif di hujung perkataan. Kita silentkan alif tu. Kita tak baca dengan kitabah. Tetapi
dia ada keadaan yang boleh kita baca dengan kitabah apabila dia berhenti ataupun orang panggil apabila dia wakaf. Bahasa Arab pun ada silent letter macam bahasa Inggeris contoh kan. Hour, Inggeris kan hour. Tu lah contoh silent letter pada bahasa Arab. Alright, apa yang menarik pasal bahasa Arab ni lagi? Bahasa Arab ni dia mempunyai long vowels dan juga short vowels. Yang mana kalau kita tengok dekat bahasa lain tak ada pun long vowels dengan short vowels ni. Apa tu long vowels? Siapa tahu long vowels tu apa? Saya pasti ramai yang tak tahu apa long vowels dengan short vowels. So, hari ni saya akan share long vowels tu apa, short vowels tu apa. Long vowels ni harakat tawilah. Manakala short vowels ni orang panggil sebagai harakat qasirah. Ya betul, harakat. Vowels tu harakat. Contoh saya bagi long vowels, perkataan yang kita selalu jumpa dalam surah Al-Fatihah iaitu waladdallin. Long vowels ni kita baca, dia ada tanda yang kita harus baca dengan 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat. Yang tu yang menarik pada bahasa Arab, dia ada harakat. Tak ada pun pada bahasa-bahasa lain kan. Untuk contoh short vowels pula, saya bagi lahuma. Perkataan itu dibaca dengan 2 harakat. Long vowels dengan short vowels ni dia ada tanda-tanda dia yang mengharuskan kita untuk baca dia panjang ke, pendek ke. Dan kebanyakan vowels ni kita akan jumpa dalam ayat-ayat Al-Quran lah kalau kita tengok. Kalau kita tengok vowels ni tak ada pun dalam bahasa lain. Contohnya bahasa Inggeris tak ada kena baca panjang ke, pendek ke. Bahasa Arab je ada macam tu. Semua faham? Kalau faham, kita akan pergi ke poin seterusnya. Poin yang seterusnya, bahasa Arab ni dia mengandungi iaitu dia mempunyai pelbagai kata kerja ataupun kata kerja perintah iaitu orang panggil sebagai imperative verbs. Contoh kata kerja yang ada dalam bahasa Arab ni dia ada 3 iaitu, siapa tahu kata kerja dalam bahasa Arab apa? Contoh-contoh kata kerja dalam bahasa Arab. Jenis-jenis kata kerja. Saya akan share. Betul. Dalam bahasa Arab, orang panggil kata kerja sebagai fi'il. Kata kerja, jenis kata kerja dalam bahasa Arab, kita ada 3 iaitu fi'il madi. Fi'il madi ni orang panggil sebagai past tense, iaitu benda yang telah berlaku. Contohnya, kataba. Saya bagi perkataan kataba. Kataba yang memberi maksud dia telah menulis, iaitu he wrote. Manakala yang jenis kata kerja yang kedua iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia merangkumi 2 iaitu future tense dan juga present tense. Iaitu present tense benda yang sedang berlaku. Manakala future tense ni benda yang akan berlaku in future lah. Contoh kata kerja untuk present tense iaitu yang benda yang sedang berlaku, saya ambil daripada perkataan kataba iaitu yaktubu. Yaktubu memberi maksud dia sedang menulis iaitu he is writing.
Manakala contoh untuk future tense pula sayaktubu, iaitu dia akan menulis. He will write. Okey. Tu dua jenis kata kerja untuk bahasa Arab. Okey, yang ketiga iaitu fi'il amar. Fi'il amar ni ataupun orang panggil sebagai imperative verbs, iaitu kata kerja perintah. Okey, contoh saya ambil daripada perkataan katabah tadi, saya jadikan dia sebagai fi'il amar iaitu uktub. Okey. Sekarang kita dah ada 4 poin fun facts about Arabic language ni. Okay. Semua masih faham kan? Okay. Aliyah faham? Okey, kita akan pergi kepada Okey Nadia. Okey Nadia, kita akan pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu poin yang ke-5. Okey, poin yang ke-5 ni saya rasa benda ni lah yang paling menarik berkenaan dengan bahasa Arab, sebab bagi saya ni ilmu baru untuk saya, iaitu saya akan share perkataan Arab yang paling panjang dan juga perkataan Arab yang paling pendek. Okey. Perkataan Arab yang paling panjang. Okey. Perkataan ungkapan ni kita ambil daripada ayat Al-Quran, iaitu pada surah Al-Hijri ayat yang ke-22, iaitu fa'asqainakumuhu. Dia bukan perkataan, tapi dia adalah sentence yang dia adalah ayat yang mengandungi 5 perkataan, iaitu fa'asqainakumu, yang memberi maksud dan kami berikan kamu meminumnya, ataupun dalam bahasa Inggeris we gave it to you to drink. Okey, dia sentence ni dia ada 5 words. Okey, siapa tahu macam mana nak eja ayat ni? Okey, kalau macam confuse ejaan ayat ni, korang boleh tengok dekat Quran surah Al-Hijri ayat ke-22. Ke nak saya eja kat sini? Okey. Okey, tu perkataan Arab yang paling panjang, yang the longest one. So sekarang saya nak share ini dia boleh. Okey, sekarang saya nak share perkataan Arab yang paling pendek, iaitu the shortest one. Okey. Perkataan bahasa Arab yang paling pendek ialah qi, iaitu kita eja dia dengan qaf berbaris kasrah, qi, yang memberi maksud wiqayah, iaitu protection ataupun perlindungan. Yang itulah menarik pasal bahasa Arab. Hanya satu perkataan pendek dia ada maksud yang panjang, iaitu qi, yang bermaksud protection ataupun perlindungan. Okey. Sekarang kita dah share 5 poin. Okey, untuk poin yang terakhir, kita dah sampai ke penghujungnya. Semua masih ready untuk dengar? Kalau ready, komen ready. Okey, saya akan share poin yang terakhir. Poin yang terakhir ni, apa yang menarik berkaitan dengan bahasa Arab ni. Okey, bagus Maya, semangat. Okey. Apa yang menarik berkaitan dengan bahasa Arab ni untuk poin yang terakhir. Okey. Terjemahan untuk bahasa Arab ni dia bukan literal, iaitu kita tak terjemah dengan harfiah.
kita tak terjemahkan bahasa Arab ni kepada word by word. Okey, sebab bahasa Arab ni dia punya perkataan, satu perkataan tu dia ada banyak maksud. Okey, faham tak? Dan kalau kita nak tahu maksud yang tepat untuk perkataan tu, kita kena tahu konteks ayat tu dulu. Okey, mesti tak faham kan semua? Okey, tak apa. Saya akan bagi contoh dan saya akan terangkan apa yang maksud dengan terjemahan yang tidak literal ni kan. Okey, contoh saya bagi perkataan al-ard. Al-ard ni dia ada banyak maksud. Okey, contohnya maksud dia boleh jadi maksudnya bumi. Dan dia boleh juga jadi maksudnya tanah. Okey, untuk kita tahu maksud perkataan al-ard tu dia bumi ataupun tanah, kita kena tahu konteks ayat dia dulu. Okey, contoh yang pertama saya bagi al-ardu wal marih wal mushtari kawakib. Okey, siapa tahu apa maksud al-ard dekat ayat ni? Okey, al-ard dekat ayat ni bermaksud bumi, iaitu bumi dan marih dan mushtari ni adalah planet. Okey, kita kena tahu ulang apa dia. Okey, saya akan ulang balik contoh ayat yang pertama. Untuk poin yang terakhir ni, tadi saya cakap poin yang terakhir ni terjemahan bahasa Arab ni dia tak literal, iaitu kita tak boleh terjemah bahasa Arab ni secara harfiah, iaitu secara word by word. Sebab perkataan Arab ni dia ada banyak maksud. Satu perkataan tu dah ada banyak maksud. Okey, saya bagi contoh al-ard. Al-ard dia ada banyak maksud, iaitu dia boleh jadi maksud dia bumi, dia boleh juga jadi maksudnya tanah. Okey, saya akan bagi contoh ayat yang pertama, iaitu al-ardu wal marih wal mushtari kawakib. Okey, untuk kita tahu apa maksud al-ardu dalam ayat tu, kita kena tahu konteks ayat tu dulu. Okey, kalau dekat sini kita tengok dia nak bercerita pasal planet. Jadi al-ard dekat dalam ayat ni bermaksud bumi, iaitu betul ni Nadia, iaitu bumi dan marih dan mushtari adalah planet. Jadi untuk ayat yang pertama, al-ardu bermaksud bumi. Okey, faham? Okey, yang kedua, al-ardu boleh jadi maksud dia sebagai tanah. Okey, contoh ayat yang saya boleh bagi, innaha mujarrad hafrah fil ardi. Innaha mujarrad hafrah fil ardi, iaitu dia memberi maksud ia hanyalah sebuah lubang di tanah. Okey, jadi dekat ayat ni al-ard bermaksud tanah. Okey, dia lubang mestilah dekat tanah kan, bukannya dekat bumi. Jadi kita kena tahu konteks ayat tu dulu, baru kita tahu makna yang tepat bagi perkataan tersebut. Okey, faham? Jadi untuk live session topik hari ini kita ada 6 poin. Okey, saya akan ulang poin secara kasar, iaitu poin yang pertama, bahasa Arab ni dia ada pelbagai bentuk yang berbeza, iaitu bahasa klasik ataupun bahasa Al-Quran. Yang kedua, dia ada bahasa standard moden, iaitu orang kenal sebagai Fusha. Ataupun yang ketiga, dia mempunyai pelbagai dialek daripada negara-negara yang berbeza. Okey, poin yang kedua, terdapat 23 countries ataupun negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Okey, poin yang ketiga, bahasa Arab ni biasanya bahasa Arab ni dia tak selalunya kita sebut apa yang kita tulis. Contohnya yang macam saya bagi tahu tadi lah, alif lam syamsiah kan, an-na'im, kita tak sebut sebagai al-na'im. Okey, poin yang keempat,
Okey, poin yang keempat, bahasa Arab ni dia ada pelbagai jenis kata kerja, iaitu fi'al madi, fi'al mudhari' dan juga fi'al amar. Okey, poin yang kelima, perkataan yang paling panjang dan juga perkataan yang paling pendek dalam bahasa Arab, iaitu yang paling panjang fa'asqainakumu. Dan juga perkataan yang paling pendek iaitu qi, yang memberi maksud protection daripada perkataan wiqayah. Okey, poin yang terakhir ialah terjemahan bahasa Arab ni dia tak literal, iaitu dia tidak diterjemah word by word, dia tak diterjemah secara harfiah. Okey, itulah 6 poin yang menarik berkaitan dengan bahasa Arab ni. Okey. Untuk mana-mana yang baru join ataupun terlepas poin-poin berkenaan topik ni, boleh tengok dekat feed, nanti kita share. Okey. Itu saja dari saya untuk perkongsian live hari ini. Nanti kita jumpa dekat next live. Jangan lupa follow Instagram kita My Al-Mutahidah dan juga Facebook dan Telegram kita Al-Mutahidah Education Group MY, dan juga kita ada YouTube YouTube kita Al-Mutahidah TV. Nanti dekat platform-platform tersebut kita akan share posting berkenaan bahasa Arab, ilmu-ilmu bahasa Arab. Okay, jangan lupa follow. Okay, itu saja daripada saya. Okay, itu saja daripada saya untuk topik kali ini. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Sumaya dan Alia. Bye.